Dalam segmen Profi Club pada kali ini, kita nak cerita tentang King of UCL daripada negara Itali, iaitu tak lain tak bukan pasukan AC Milan. Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola Studio. So dalam video kali ini kita nak cerita pasal pasukan AC Milan. Mula-mula aku ingat nak cerita pasal Celtic sebab ramai juga minta pasal pasukan Celtic. Tapi kali ini kita cerita pasal AC Milan dulu. Kalau hampa setuju kita sembang pasal pasukan Celtic untuk next video, hampa boleh komen dekat bawah. Pasukan AC Milan adalah antara pasukan yang paling berjaya dekat Eropah. Bukan setakat paling berjaya dekat Eropah, depa ni juga antara pasukan yang paling berjaya dekat negara Itali. Dekat Eropah, pasukan AC Milan telah berjaya menjadi juara UCL sebanyak 7 kali. Yang mana catatan tu adalah catatan kedua terbanyak di belakang pasukan Real Madrid yang menang 14 UCL. Dan dekat AC Milan lah lahir banyak legend. Macam legend zaman moden, Zlatan Ibrahimovic. Kita ada Kaká dulu dekat AC Milan, Paolo Maldini, Franco Baresi, Ruud Gullit, Marco van Basten dan banyak lagi. Dan boleh kata pasukan AC Milan ni adalah lambang kepada negara Itali satu ketika dahulu sebelum Juventus ambil alih kedudukan tu. Dan dalam video ni juga kita akan bincangkan macam mana Milan ni boleh terpecah kepada dua, iaitu AC Milan dan juga Inter Milan. So kalau hampa nak tahu macam mana, hampa kena tengok sampai habis. Tapi sebelum tu, kita nak ucapkan terima kasih kepada hampa semua. Kita telah capai 100,000 subscriber. Macam aku tak percaya aja kita telah berjaya capai 100,000 subscriber. InsyaAllah kita akan umumkan giveaway pada minggu ni. Dan hampa stay tune untuk video. Aku tak pastilah aku nak letak dekat video mana, tapi hampa tengok je lah semua video, nanti ada lah giveaway tu kan. So kita balik ke pasukan AC Milan. AC Milan ni ditubuhkan, depa ni boleh kata kelab lama juga. Depa ni ditubuhkan pada tahun 1899. Lebih kurang dalam 124 tahun yang lalu. Dan pasukan AC Milan ni ditubuhkan dekat Bandar Milano. Tapi pasal apa Bandar Milano panggil AC Milan? Sebab AC Milan ni diasaskan bukan oleh orang Itali, tapi AC Milan ni diasaskan oleh seorang British yang bernama Herbert Kilpin. Waktu ni Milan dinamakan sebagai Milan Football and Cricket Club. Tapi berikut dengan waktu, lain kali pasukan ni nama AC Milan je. Pasukan AC Milan memainkan perlawanan pertama depa pada 11 Mac pada tahun 1900. Waktu tu lawan dengan satu pasukan yang bernama SCF Mediolanum. Waktu tu AC Milan menang 2-0. Dan AC Milan ni lebih kurang macam Real Madrid lah. Bila awal penubuhan depa tu, depa dah terus jadi kuat. Dalam 10 tahun pertama depa ni diasaskan, depa telah memenangi banyak kejuaraan. Dan kejuaraan pertama depa dapat adalah 2 tahun selepas depa ni ditubuhkan. Alhamdulillah 1899 depa lahir, tapi 1901 depa dah jadi champion dah. Kan tadi aku cakap aku nak ceritakan macam mana pasukan AC Milan dan juga pasukan Inter Milan ni boleh terpecah. So perpecahan ni berlaku awal juga selepas kelab tu ditubuhkan. 1899 ditubuhkan, pada tahun 1908 kelab ni mengalami konflik disebabkan depa ni ada ideologi yang berbeza. Satu bahagian depa ni nak kekalkan pemain-pemain lokal dekat kelab AC Milan. Maksudnya waktu tu kan dah lah banyak kelab dah depa ambil player import, tapi pasukan AC Milan masih lagi berkerah untuk kekalkan player berdarah Itali sahaja dalam kelab AC Milan. Tapi ada lagi satu pihak yang mengatakan depa ni nak ambil juga player import main dekat pasukan AC Milan untuk kuatkan pasukan AC Milan. Sebab apa? Sebab mestilah depa nak bersaing dengan kelab-kelab lain. Dan ideologi yang berbeza ni membuatkan dua-dua kelab ni akhirnya bergaduh dan lain kali depa ni berpecah kepada dua. Satu pasukan nama AC Milan, satu pasukan nama Inter Milan. Pasal apa nama Inter? Inter tu merujuk kepada internasional. Disebabkan perpecahan ni bukan setakat AC Milan saja, Inter Milan pun mengalami kemerosotan prestasi. Ialah dah depa ni tak bersatu, depa ni menjadi semakin lemah. Sejak kelab ni terpecah kepada dua, depa tak pernah memenangi apa-apa competition sampai 1951. Dan tahun 1950-an pasukan AC Milan ni kembali ke kemuncak prestasi. Waktu tu ada trio yang kita boleh kata tak famous juga, tapi famous dalam sejarah pasukan AC Milan, iaitu trio player daripada Sweden yang dipanggil trio Grinoli. Iaitu tiga player ni iaitu Gunnar Gren, Gunnar Nordal dan juga Nils Lidholm. Waktu tempoh tu depa tiga ni telah mengetuai pasukan AC Milan untuk conquer negara Itali dalam tempoh dekad 1950-an. Depa jadi juara Scudetto sebanyak 4 kali. Dan waktu tu pasukan AC Milan telah menjadi pasukan Itali pertama yang berjaya masuk ke UCL final walaupun depa kalah dengan pasukan Real Madrid. Walaupun kelab ni adalah antara kelab yang paling sukses dekat Itali, tapi tak bermakna kelab ni adalah kelab yang kaya. Waktu ni pasukan AC Milan tengah mengalami krisis kewangan. Yang ni dah ke depan adalah lepas era kejayaan depa tu pada tahun 1986, seorang penyelamat datang dekat pasukan AC Milan untuk menyelamatkan AC Milan daripada menjadi muflis, iaitu Silvio Berlusconi. Dia ambil pasukan AC Milan, dia invest dekat pasukan AC Milan, dan selepas kedatangan dia itulah muncullah era emas pasukan AC Milan. Nak kata betapa skuadnya AC Milan tentu sampai ramai menggelarkan skuad AC Milan tu adalah skuad The Immortal ataupun skuad abadi.
Era kekuatan AC Milan yang betul-betul padu adalah pada 1990-an sampailah tahun 2000-an. Waktu inilah Silvio Berlusconi lantik coach untuk pasukan AC Milan iaitu Arrigo Sacchi. Dan waktu inilah Arrigo Sacchi mendatangkan beberapa playstyle seperti Ruud Gullit, Marco van Basten dan juga Frank Rijkaard yang membuatkan pasukan AC Milan menguasai Eropah dan juga menguasai Itali dalam tempoh tu. Sebelum tu AC Milan dah ada beberapa playstyle seperti Paolo Maldini, Franco Baresi dan ramai lagi. Dan under Arrigo Sacchi, sebelum tu sebenarnya pasukan AC Milan tak pernah menang Scudetto dalam tempoh 9 tahun. Tapi first season dia berjaya bawa pasukan AC Milan untuk juara Scudetto pada season 87-88. Setahun kemudian 88-89, Arrigo Sacchi bawa pula pasukan AC Milan untuk menjuarai Piala Eropah pertama mereka dalam sejarah dengan menewaskan pasukan Steaua Bucuresti dengan keputusan 4-0 tentu. Dan kekuatan pasukan AC Milan betul-betul padu pada 89-90 sampai mereka ni digelar sebagai skuad The Immortal. Tapi Sacchi dekat AC Milan tak lama, lebih kurang sampai 1991 pula. Tapi pengganti dia pun bukan calang-calang, pengganti dia pun padu juga, iaitu Fabio Capello, bekas pemain pasukan AC Milan sendiri. Datang Fabio Capello dekat pasukan AC Milan, pasukan AC Milan dapat jadi juara Serie A 3 kali berturut-turut. Waktu ni hang jadi juara Serie A, hang bayangkan macam jadi juara 3 kali EPL. Sebab waktu ni Liga Itali adalah liga yang bertaraf tinggi. Hari ni pun Liga Itali masih lagi top 5 league. Tapi kita boleh kata dulu Serie A ni adalah tujuan utama untuk pemain-pemain bintang semua berkumpul dekat situ. Tapi tentu AC Milan boleh conquer Itali tentu. Dan kalau hangpa nak tahu, bukan setakat Arsenal je ada title Invincible. Pasukan AC Milan pun pernah ada title Invincible juga. Mereka pernah menghabiskan satu season Serie A, iaitu mereka ni tak pernah kalah langsung dalam 38 perlawanan Liga. Waktu ni mereka berjaya buat pada musim 1991-92. Under Fabio Capello, antara kejayaan termanis dia bersama pasukan AC Milan adalah berjaya menewaskan pasukan Barcelona dekat final pada tahun 1994. Sebab waktu tu boleh kata pasukan Barca tengah bongkok tentu under Johan Cruyff. Tapi pasukan AC Milan yang bukan pasukan pilihan boleh bantai pasukan Barca dekat final dengan keputusan 4-0. Dan selepas tu Fabio Capello digantikan oleh seorang coach yang hebat lagi, iaitu Carlo Ancelotti. Ancelotti telah berjaya bawa pasukan AC Milan ke final UCL pada tahun 2003, yang mana tentu mereka berjaya mengalahkan Juventus dekat final. Dan dia juga bawa pasukan AC Milan ke final pada tahun 2005 sekali lagi. Tapi tahun ini mereka kalah dengan pasukan Liverpool dalam satu perlawanan kita boleh kata famous sampai ke hari ini, iaitu Miracle in Istanbul. Dan sekali lagi, kalau Ancelotti berjaya bawa pasukan AC Milan dekat final UCL pada musim 2007, jumpa rival yang sama pada tahun 2005, iaitu pasukan Liverpool. Dan kali ini mereka berjaya mengalahkan pasukan Liverpool. Dan pada tahun 2007 inilah adalah UCL terakhir mereka yang mereka menang sampai ke hari ini, iaitu UCL ke-7 mereka tentu. Tapi sebelum tu selingan, ada antara hampa semua yang tengah cari kerja. Kalau hampa yang tengah tak ada kerja, duduk dekat rumah tengok bola saja, tengok pun kalah juga kan. Buat apa tengok bola, baik pergi kerja. Kat sini kerajaan ada menyediakan satu program yang mana 100% anda kerajaan punya handle, yang mana hampa ni akan dibayar sehingga RM2,000 sepanjang tempoh tersebut. Dan nampak macam saya memohon kan, tapi hampa tengok dulu kena cakap apa. Tujuan utama program ni ditubuhkan adalah untuk bagi kemahiran dekat hampa dan semestinya lah menyediakan peluang pekerjaan dekat hampa semua. Program ni berlangsung daripada November sampai Disember pada tahun ni, iaitu tahun 2023. Bulan November ni hampa akan training dan bulan 12 hampa akan on job training. On job training ni lebih kurang macam praktikal lah, senang cerita. Hampa habis praktikal tu, kalau performance hampa bagus, hampa akan diserap terus ke dalam syarikat tu. Hampa rasa berminat nak join kan, sebab lah ni kerja kan susah nak dapat. Kalau hampa ni adalah pelajar lepasan SPM, bukan setakat SPM lah, maksudnya hampa ni paling kurang ada SPM dan umur hampa bawah 30 tahun dan hampa ni tak kerja lebih daripada sebulan lagi, hampa boleh apply program ni. Nanti kalau dah daftar, hampa tekan ni dekat description kat bawah ni. Jangan lupa sign letter offer dan juga agreement. Malah nak cakap banyak lah, program ni memang betul-betul nak sediakan peluang pekerjaan dekat apa semua. Sebab aku tak boleh cakap banyak sebab tarikh ada sampai 15 hari bulan saja. 15 hari bulan, lah ni dah 12 hari bulan dah. Dan hampa kena cepat lah sebab slot terhad gila. Siapa cepat, dia dapat. So masuk balik dalam video. Dan tempoh kerjaan AC Milan ni boleh kata berakhir sampai tahun 2010 lah. Lepas masuk 2010-an tu, memang dah tak ada dah kerjaan mereka. Sebab apa? Sebab pasukan AC Milan ni mengalami kesulitan untuk ganti skuad mereka. Hambalah mereka perah player macam Gattuso, mereka perah player macam Seedorf sampai bersara. Lepas tu pengganti-pengganti dia bukan pemain-pemain yang bagus. Pasukan AC Milan walaupun aku kata kejayaan mereka sampai era pada tahun 2010, tapi sebenarnya dalam tempoh tahun 2000 sampai 2010 ni, pasukan AC Milan ada mengalami kejatuhan teruk juga, iaitu mereka ni tersabit dengan skandal Calciopoli. Kalau hampa nak tahu, bukan pasukan Juventus saja terbabit, tapi pasukan Juventus tentu adalah pasukan yang paling teruk kena import. AC Milan juga terlibat dengan skandal Calciopoli tu. Waktu tu AC Milan sampai kena denda tolak 15 mata dan tak boleh masuk kompetisi UCL. Tapi nasib baiklah lepas mereka buat permohonan, mereka lepas juga dan mereka ni ditolak just 8 mata sahaja. Tapi walaupun waktu tu pasukan AC Milan terlibat dengan skandal Calciopoli, tapi mereka
mereka tetap ada player-player yang bagus untuk membantu pasukan AC Milan untuk menjuarai Scudetto. Waktu tu mereka ada player macam Zlatan Ibrahimovic, Robinho, Alexander Pato. Selepas berjaya menjuarai Scudetto ke-18 mereka, pasukan AC Milan terus mengalami kemerosotan prestasi. Aku boleh kata kejatuhan pasukan AC Milan ni lebih kurang macam MU lah, tapi lah ni AC Milan dah naik dah, MU tak naik-naik lagi. Pasukan AC Milan waktu kejatuhan mereka ni, sebelum mereka jatuh, kalau mereka fight dalam Serie A, mereka fight for the title. Tapi selepas kejatuhan mereka ni fight untuk top 4 dan banyak kali tak dapat top 4. Bukan setakat top 4, trofi pun mereka tak ada menang. Tapi selepas kedatangan Stefano Pioli ke pasukan AC Milan untuk menjuarai Scudetto balik. Tapi aku boleh kata antara faktor utama pasukan AC Milan boleh jadi juara time ni adalah dengan kedatangan semula Zlatan Ibrahimovic ke dalam pasukan AC Milan. Kedatangan Zlatan Ibrahimovic semula dekat pasukan AC Milan ni bawa mentaliti juara dekat pasukan tu. So jom kita tengok rekod-rekod yang dicatatkan oleh pasukan AC Milan. Peristiwa yang paling menyedihkan oleh pasukan AC Milan semestinya adalah skandal Calciopoli, mereka ni terlibat. Dan rivalry terbesar untuk pasukan AC Milan semestinya pasukan Inter Milan, pasukan Juventus dan juga pasukan Genoa. Pasal apa Genoa? Inter Milan kita tahu sebab rivalry satu bandar dan mereka ni pernah menjadi satu kelab dulu dengan Juventus sebab Juventus ni adalah antara kuasa besar dekat Itali dan AC Milan selalu bersaing dengan pasukan Juventus waktu mereka tengah kuat dulu dan sampai ke hari ni pasukan Genoa. Waktu mula-mula pasukan AC Milan ni ditubuhkan, waktu tu pasukan Genoa adalah pasukan yang kuat dekat Itali. So waktu tu pasukan AC Milan mula bersaing dengan pasukan Genoa. Pemain terbaik sepanjang zaman untuk pasukan AC Milan. AC Milan ni banyak star player, tapi aku letakkan legend mereka iaitu Paolo Maldini. Pemain dengan gol terbanyak sepanjang zaman untuk pasukan AC Milan. Hampa ingat tak era 1950-an, iaitu seorang pemain daripada Sweden iaitu Gunnar Nordal yang menjadikan 214 gol daripada hanya 262 game bersama pasukan AC Milan. Signing terbaik untuk pasukan AC Milan aku rasa adalah Ricardo Kakà yang pasukan AC Milan berjaya dapatkan dengan nilai hanya 8.5 juta euro sahaja daripada pasukan Sao Paulo. Dah lah daripada dapat perah dah sampai habis, lepas tu scam pasukan Real Madrid pula. Signing terbaik untuk pasukan AC Milan sampai ke hari ni iaitu mereka berjaya dapatkan Leonardo Bonucci dengan nilai hanya 42 juta euro sahaja. Penampilan terbanyak untuk pasukan AC Milan adalah Paolo Maldini dengan rekod 902 penampilan. Dan pemain termuda yang buat debut bersama pasukan AC Milan adalah Gustavo Hauser yang buat debut pada usia 15 tahun 69 hari. Tapi benda ni dah lama dah, pada tahun 1901. Kemenangan terbesar untuk pasukan AC Milan adalah kemenangan 13-0 iaitu berhadapan dengan pasukan Audax Modena pada 4 Oktober pada tahun 1914. Dan kekalahan terbesar pasukan AC Milan adalah kekalahan 8-0 kepada pasukan Bologna pada 5 November pada tahun 1922. So macam biasa, dekat setiap video kita akan buat best 11 untuk pasukan AC Milan iaitu goalkeeper. Kalau kita boleh kata goalkeeper yang famous dalam kejayaan pasukan AC Milan, mestilah kita kata Dida. Tapi sebenarnya pasukan AC Milan ada seorang goalkeeper yang bagus iaitu Sebastiano Rossi, yang goalkeeper yang mengetuai pasukan AC Milan era 1990-an dulu. Dekat bahagian centre back, aku nak duokan Franco Baresi dengan Alessandro Nesta. Dekat right back aku nak ambil ayah kepada Paolo Maldini iaitu Cesare Maldini, dan dekat left back aku nak ambil Paolo Maldini. Defensive midfield kita ambil The Destroyer iaitu Gattuso. Dua center midfield aku nak letakkan Clarence Seedorf dan juga Ruud Gullit. Ruud Gullit ni sebenarnya main dekat striker, tapi sayang pula nak letak dekat striker sebab striker ni banyak dah kat AC Milan. Lagipun Ruud Gullit ni boleh main dekat banyak position, so aku letaklah dekat midfield. Attacking midfielder tak lain tak bukan Ricardo Kakà. Dan dua striker aku nak letak striker favourite aku iaitu Van Basten dan juga top scorer all time untuk pasukan AC Milan iaitu Gunnar Nordal. Banyak lagi lah sebenarnya striker daripada Shevchenko, Filippo Inzaghi, tapi aku rasa dua ni lah yang deserve dia duduk dekat line up. So itulah video kali ni. Kalau hampa berminat untuk sertai program yang aku nyatakan tadi, bukan saja hampa join program ni hampa dapat ilmu, hampa akan dapat pekerjaan, lepas tu hampa akan dapat elang pula. Hampa boleh tekan link dekat description kat bawah. Dan kelab mana lagi yang hampa nak aku sembang lepas ni, hampa boleh komen dekat bawah, okey? Dan terima kasih sebab tengok sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solehan. Assalamualaikum.